ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم أما بعد فقال الشيخ أحمد بن محمد زين بن مصطفى بن محمد الفطاني المكي رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه وقدس الله سره ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Betul dah? Kita baru masuk hari ininya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi atla'a fi samawati qulubil mu'minina syumusal ma'rifati musyrifatan bi anwarit tauhid wal yaqin wassalatu wassalamu ala tarjuman atau turjumani uluhiyatihi wa dalili wahdaniyatihi Sayyidina Muhammadinil mab'uthi bibahiril mu'jizati lita'yidi risalatihi wa tasdiqi hidayatihi wa ala alihi alladhi balaghud darajatil ula bi'uluwi miqdarihi wa ashabihi alladhina bazagu nujumal huda binassi akhbarih wa ba'du. Jadi daripada basmalah bismillah itu sampai kepada wa ba'du itu dia panggil khutbah kita. Dia panggil khutbah kita. Kebiasaan penulis kita ni dia akan menulis kita dengan memulakan pertamanya dengan khutbah kita. Kemudian setelah khutbah kita, dia akan bawa datang dengan muqaddimah bagi kita. Setelah muqaddimah bagi kita, dia bawa datang pula muqaddimah bagi ilmu. Setelah tu barulah masuk ngaji ilmu. Panjang lagi, tak ngaji lagi kita ni. Panjang lagi. Jadi hari ininya baru nak masuk khutbah kita. Jadi pertama-tama yang ditulis oleh musannif itu dia panggil pengarang, penulis. Panggil juga muallif, musannif. Pertama-tama yang ditulisnya ialah Bismillahirrahmanirrahim. Kenapakah mula-mula ditulis Bismillahirrahmanirrahim? Ini ada beberapa sebab. Pertamanya kerana nak mengikut uslub Quran. Uslub Quran. Mana aturan Quran? Bila kita buka mishaf, surah yang pertama disusun ialah surah Al-Fatihah. Kalau begitu Al-Fatihah tu ialah 7 ayat yang diulang-ulang. Maka ayat yang pertama daripada 7 itu ialah Bismillahirrahmanirrahim. Maka kan itu memula oleh musannif dengan Bismillahirrahmanirrahim. Satu. Yang kedua, kenapa mula dengan Bismillahirrahmanirrahim? Kerananya nak mengikut nuzulul Quran. Mana? Yaitu ayat yang pertama diturun oleh Nabi SAW ialah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
baca olehmu hai Nabi Muhammad. Baca-baca tu dengan nama Tuhanmu. Yang ni apa? Dengan berkat nama Tuhanmu, dengan apa? Bertawassul akan nama Tuhanmu. Itu boleh berlakulah tu. Nanti kita akan masuk bahas pada makna basmalah pula. Nah. Baik. Yang ketiga, kerana apa dimula dengan basmalah? Kerana nak mengikut mafhum hadis Nabi SAW. Mafhum suruh dia panggil. Mafhum suruh. Secara mantuk, secara lafaz, tidak ada bunyinya Nabi suruh. Kenapa? Kerana sabda Nabi SAW, kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Wa fi riwayatin fahuwa abtar. Wa fi riwayatin fahuwa ajsam. Bima'na qalilul barakah. Nah, apa maksud? Yani Nabi SAW sabda, kullu amrin, tiap-tiap pekerjaan, dhibalin, yang syarak ambil penting pada pekerjaan tersebut. Tetapi syarak tidak memulakan dengan apa-apa pekerjaan tersebut dengan permulaan yang ditentu oleh syarak. Syarak lagi. Contoh macam semayang. Penting tak? Penting. Tapi sembahyang tu syarak telah memulakan dengan pekerjaannya takbir. Mana? Tahrimu hat takbiru wa tahlilu hat taslimu. Haram benda yang halal dengan sebab takbir. Maka kerana itu dinamakan takbiratul ihram. Jadi mula semaya itu ialah takbir. Kita tak boleh nak tukar dah dengan bismillah, tak boleh. Namun kan usalli fardhal isya'i arba'a raka'atin ada'an lillahi ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Tak sah. Kenapa? Kerana walau semaya itu syarak dah ambil pekerjaan yang dipenting oleh syarak, tapi syarak tu telah memulakan pekerjaan tersebut dengan takbiratul ihram. Artinya pekerjaan yang lain selain daripada apa hak syarak telah menjadikan apa-apa permulaan bagi pekerjaan tersebut. Mana? Contohnya membaca kitab, memakai baju, menulis buku dan sebagainya. Ikutlah. Maka ketika tu pekerjaan tersebut ia panggil amrin zibalin al-muhim. Pekerjaan yang diambil berat oleh syarak. Tiba-tiba la yubda'u fihi, tidak dimulakan pada pekerjaan tersebut bi bismillahirrahmanirrahim. Dengan bismillahirrahmanirrahim. Dalam riwayat lain bil basmalati, dengan basmalah. Tak kiralah bismillahirrahmanirrahim ke ataupun kita tak ingat nak baca bismillah di awal, maka kita baca bismillahi awalihi wa akhirihi. Lihat ni, bismillahi awalihi wa akhirihi. Macam kita duk makan mula-mula lapar sangat, puak lalu dalam mulut, puak. Bismillah tak baca lagi. Lihat sini. Sunat kita mendatangkan bismillahi min awalihi wa akhirihi, dengan nama Allah daripada mulanya dan dan akhirnya. Itu sunat juga begitu. Jadi ikutlah bismillahirrahmanirrahim ke bismillah saja ke, ikut bismillahi min awalihi wa akhirihi ke, ikut. Tak datang pakai muak-muak makan gitu ke. Ni pakai nak tulis buku kat tulis, tak ada bismillah, tak ada. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa abtar. Dalam riwayat lain fahuwa ajzam, fahuwa aqta. Apa? Terputus. Fahuwa abtar. Apa dia panggil abtar ni? Terputus juga maksudnya, terputus. Fahuwa ajzam, mana berpenyakit juzam, kusta maksudnya, berkudihlah pekerjaan tersebut, tidak lengkap. Apa makna? Qalilul barakah, sedikit berkat. Itu lafaz hadis. Mantuk dia panggil. Ma fuhima minal mantuqi, makna yang difahami daripada mantuk, daripada lafaz hadis, artinya kalau kita nak pekerjaan kita tu berkatnya banyak. Berkat tu banyak, maka disuruh kita mulakan dengan basmalah. Maka kerana tu dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Baik.
Kenapakah pula yang keempat? Yang keempat, kenapakah pula bismillah tu dijadikan ibtidaan hakikiyah? Mula sengerti. Sebelum bismillah tu tidak ada permulaan, tak ada. Nah, cuba tengok atas pada bismillah ada apa-apa tak? Tak ada. Bismillah dulu. Kok mula-mula sengerti bismillah dulu. Kenapa? Kerana bismillah tu huruf yang dimula-mulanya ialah huruf ba. Maka huruf ba itulah huruf yang mula dituturkan oleh kita sekalian roh di alam arwah. Ketika mana Allah Ta'ala tanya kepada sekalian roh, alastu bi rabbikum. Nah, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Itu. Wa idh kata, dan ingatlah ketika mana Tuhan engkau mengambil perjanjian dengan seluruh zuriat anak Adam. Nah, sebelum daripada dizahirkan dia di alam jasad ni. Dan mengambil penyaksian di atas diri-diri kita masing-masing. Dulu di alam roh. Tak ingat dah, tak usah ayat lah, tak ingat dah. Tak usah kata alam roh. Kalau dia satu mula terkecil, terberok dalam kelah, tak ingat dah ni. Ni di alam roh, bila nak ingat. Nah, tapi Tuhan suruh ingat. Ingat olehmu ketika mana Tuhanmu ambil perjanjian dengan seluruh zuriat anak Adam. Wa idza akhadha rabbuka min bani adama min zuhuri zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim, dan ambil penyaksian di atas diri-diri mereka itu anak Adam. Masuk kita lah. Ada anak toyu sini, tak ada sini. Anak Adam lah kau buat kita. Maka sekira-kira lafaz yang dapat difahami oleh makhluk, Allah Ta'ala tanya, alastu bi rabbikum, adakah aku ini Tuhan kalian semua? Alastu bi rabbikum. Qalu ay al arwah, jawab mereka itu, ini sekalian arwah. Dalam kitab tafsir disebutkan ruh yang mula-mula menjawab ialah ruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh kerana roh Nabi menjawab bala syahidna, diikuti oleh sekalian roh-roh yang lain. Oh, bala syahidna, tak kira siapa. Nanti ni, maka sebab tu kullu mauludin yuladu alal fitrati. Tiap-tiap yang diperanak, tiap-tiap baby yang diperanak tu lahirnya di atas fitrah. Karena ruhnya mula mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bila masuk dalam gemaga jasad, jasad yang diperbuat daripada tanah, air, api, angin, gelak, lemak, zulumat, pekat likat. Bila masuk dah dalam jasad ni, gelak gugu, tak ingat balik dah kita dengan siapa yang menciptakan kita. Nah, itu. Baik. Maka ketika tu je Nabi Muhammad jawab, ruh Nabi Muhammad jawab, bala syahidna. Bahkan bukan jawab dengan na'am nak. Kalau jawab dengan na'am, yes, nanti ni. Oh, itu mukabalah dengan no. Na'am mukabalah dengan la. Nak bagi tahu kata benar-benar kenanya Tuhan ketika tu, tak jawab dengan na'am, tak jawab dengan yes, alright, tidak. Jawab dengan bala, bahkan. Itu. Bahkan, iya sungguh. Nanti ni. Kami kenal sungguh. Syahidna, kami menyaksi. Maka sekalian arwah pun jawab sebagaimana yang dijawab oleh ruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kan itu Nabi Muhammad dengan kita tu abul arwah wa adama abul jasad. Ana abul arwah, sabda Nabi, aku ialah bapa roh. Awak bapa roh. Yang ni ketika mana di alam arwah sekalian roh tu mempelajari jawapan bala syahidna tu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Roh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pujasaannya ialah daripada Adam abul bashar, abul jasad. Bapa bagi tubuh. Itu. Maka huruf bala tu mula dengan apa? Huruf ba. Dari sini huruf ba. Maka karena itulah bismillahirrahmanirrahim ni dijadikan ibtidaan hakikiyan. Mula-mula sengerti dalam setiap apa pekerjaan. Karena di sana nanti ada pula hadis Nabi kata, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bilhamdalati. Lagu mana pula tu? Bi alhamdulillah.
Tiap-tiap pekerjaan yang ada harga besar di sisi syarak tapi tidak dimula dengan alhamdulillah pula. Jadi nak mula mana dulu? Nah, itu jadi pening. Zahirnya nampak seperti bercanggah dua hadis. Hadis tadi mula dengan bismillah. Ada hadis yang lain Nabi kata tak mula dengan alhamdulillah fahuwa aqta. Nak mula mana? Jadi ulama nantinya dia jawab. Mula dengan bismillah tu dia panggil ibtidaan hakikian. Alhamdulillah tu ibtidaan idafiyan. Sebab tu lepas bismillah, alhamdulillahilladzi atla'a fi samawati kullu. Kenapa? Karena bismillah tu mula-mula sungguh. Alhamdulillah tu mula tak? Mula juga, tapi mula nisbah setelah bismillah. Itu lagu tu. Kau mana? Betul tak? Kau Fatihah baca alhamdulillah dulu, baru bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sepak tu imam itu. Alhamdulillah bismillah dulu ni. Aduh, baik habis. Kemudiannya apa terjemah bismillah dengan nama Allah Ar-Rahman yang Maha Amat Murah, Ar-Rahim yang Maha Amat Kasih. Itu terjemah tu. Maknanya kalau kita nak hurai panjang-panjanglah, cuma kita ambil sikit-sikit ya. Kalau bismillah ni nak hurai mengikut ilmu masing-masing setengah tahun tak habis, tak bergerak kita duk main bismillah tu tiap-tiap hari tu, bukan sebulan sekali. Ni sudahlah sebulan sekali lewat pula tu lapis suku siapa. Jadi kita tak ambil hak panjang-panjang, kita ambil reka-reka. Nabi kata kita tu tahu jugalah makna. Jangan duk jadi buru tiung sebut saja tak erti berapa satu. Benar ni? Baik. Terjemah bismillahnya dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat mengasihani. Boleh juga nak kata yang Maha amat pemurah, boleh juga. Yang Maha amat mengasihani, boleh juga. Supaya nampak makna mubalaghah. Karena Ar-Rahman, Ar-Rahim itu sirat mubalaghah tu dipanggil. Baik. Pada kata bismillah itu, kalau dalam Arabiah dia panggil, pengajian ilmu Arabiahnya dia panggil harfu jar. Harah jar ada banyak pula. Harah jar asli, harah jar zaidah, harah jar syibih zaidah. Tu mampu kerah kalau kita duk syarah sini mampu kerah lah. So caralah hak tu kita nak cerita sikit je. Harah jar. Dalam pengajian ilmu Arabiah dia panggil harajah asli. Harajah asli ni dia panggil huruf. Dia tak boleh nak reti dengan dia suara, tak boleh. Dengan tiba-tiba dengan tak boleh. Cuba kita ramai-ramai tiba-tiba orang cakap dengan. Mula-mula perkataan keluar daripada mulut dia dengan sudu, tiba-tiba dengan sudu. Boleh faham? Enggak boleh faham? Tak boleh faham tu. Udah guana dengan sudu. Kena tanya khabar ya. Buat apa? Kenapa dengan sudu? Saya makan nasi dengan sudu. Baru faham. Dengan siku. Guana dengan siku. Saya baham budak tu dengan siku. Boleh. Saya baham dengan siku. Jadi kena ada tepat gantung dia panggil. Dengan tu tak boleh buat mari dia mula-mula ayat, tak boleh sebenarnya. Tak boleh nak faham tu. Dengan tiba-tiba dengan kaki, dengan kepala, dengan tangan, dengan perut. Pelik apa dengan perut tiba-tiba? Dengan pen. Apa dengan pen? Dengan pen. Apa dia dengan pen? Dengan pen tak boleh faham gitu. Saya menulis dengan pen. Apa boleh? Itu baru boleh faham. Kena ada tempat gantung dia panggil. Tempat gantung. Kena ada muta'allaq dalam bahasa Arab dia panggil tempat gantung ni muta'allaq. Biarlah baru nak ngaji pun tak apa. Biar biasa dengar tak apa dah. Tempat gantung apa kau? Muta'allaq. Itu. Tiba-tiba bismillah ni mula dengar. Tapi kitanya tak tanya khabar. Tak tanya khabar mana dengan nama Allah. Apa dengan nama Allah? Pernah tak tanya khabar gitu? Pernah? Tak pernah, kau tak faham bahasa Arab tadi ni. Bismillah lah juganya. Kalau cuba bahasa Melayu.
Dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat mengasihani. Bertanya, dah buat apa dengan nama Allah? Dengan nama Allah. Dah tak apa dengan nama Allah. Kena royak lah. Saya baca buku dengan nama Allah. Saya menulis kitab dengan nama Allah. Lagu tu. Artinya tepat muta'alak dia tu dihazak, dibuang. Kenapa dibuang? Karena banyak sangat kok kita nak letak dengan nama Allah. Saya makan nasi dengan nama Allah. Saya pakai baju dengan nama Allah. Saya minum air dengan nama Allah. Jadi nak letak tu banyak, pakai tak letak tu. Pakai dengan nama Allah. Lepas tu, kita hok baca ni lah, hok kena mari tergambar dalam hatinya. Nah, bila ambil nasi puak dalam mulut, bismillah. Apa bismillah? Aku makan nasi dengan nama Allah. Apa dengan nama Allah? Dengan tu sebuti tu banyak makna tu. Ia bukan sejenisnya makna. Dengan sebuti tu banyak makna. Tak nanti ke bahasa Arab, bahasa Melayu pun banyak makna. Cuba tengok contoh. Saya datang ke surau dengan kereta. Nampak tak? Bagaimana dengan kereta? Artinya duduk dalam kereta, pula steering, betul tak? Tu dengan kereta, ataupun duduk dalam kereta. Datang ke surau dengan kereta. Sama ada makna saya datang ke surau dengan kereta, dengan ayat saya datang ke surau dengan mamak. Sama makna dengan tadi. Sama tak? Berat kalau kata sama, maknanya kalau sama dengan mamak, saya datang ke surau dengan mamak, duduk atas belakang mamak, pulang kepala mamak gitu. Mana sama gitu. Nah, ini nak cerita kata dengan sebuti itu banyak makna. Nah, ada balil ma'iyah, ada balil mulabasah, ada balil ilhaq, ada balil ala. Banyak makna. Itu dalam bahasa Arab tu. Tu kalau nak tahu kan, kena mengaji di pondok lah. Kena mengaji kita Tashil Nailul Amani, syarah bagi matan Jurjani. Itu dengan buti itu. Nah, jadi saya menulis kitab, aku menulis kitab dengan nama Allah. Apa dengan nama Allah? Ambil nama Allah tulis itu. Nah, makanya dengan di sini dengan makna isti'anah. Saya panggil al-ba'u lil isti'anati. Pada kata bismillah tu maknanya minta tolong. Nah, minta tolong. Aku menulis kitab ni dengan minta tolong. Itu dengan tu dengan makna minta tolong. Nah, kalau balil ilsaq mana berdepek. Berdepek. Saya datang ke surau dengan mamak, artinya bergandingan dengan mamak sekali, jalan sekali. Itu lil ilsaq dia panggil. Dengan mana ilsaq. Nah, kalau saya datang ke surau dengan kereta, itu mana mulabasah, mana bersepakai di dalam kereta, duduk dalam kereta, pula steering kereta. Nah, itu tak sama. Nah, saya apa ya? Makan nasi dengan sudu. Sudu tu dengan tu alat. Mempergunakan sudu sebagai alat dengan itu makna-makna dengan tu. Jadi dengan di sini apa makna? Aku menulis kitab itu muta'alak tepat gatul yang dibuat. Kena tak kedai lah. Artinya penulis dia kata, aku menulis kitab ini dengan nama Allah, yakni dengan minta tolong nama Allah. Itu. Al-ba'u bermula ba pada kata bismillah itu maknanya lilisti'anati, dihantarkan pada minta tolong makna dia. Minta tolong dengan nama Allah. Minta tolong dengan nama Allah syirik kan? Apa tak minta tolong dengan Allah, selalu duk minta tolong dengan nama Allah. Kok mana? Tu minta tolong dengan nama Allah ni. Bukan dengan Allah dah, dengan nama Allah. Billah ke bismillah? Bismillah bukan billah. Kalau billah boleh juga. Aku minta tolong dengan Allah, selalu direct. Tak. Bismillah. Aku menulis kitab dengan minta tolong nama Allah. Syirik ke? Syirik ke? Sudah tak banyak jawab dia. Maka sebab tu ulama kata al-ba'u lil isti'anati, ba tu memang maknanya minta tolong, tapi ala wajhi tabarruki wat tawassuli,
atas jalan mengambil berkat dan tawassul. Nah gitu, tawassul. Tuh. Nama Allah tu tak boleh nak memberi pertolongan apa-apa. Kita duk gantung wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa bagi rezeki? Wa may yattaqillah ke Allah. Allah bukan frame hak kita gantung wa may yattaqillah tu bukan. Nah, lepas tu duk apa duk gantung kat tu? Tafa'ul tabarruk, ambil berkat, ambil sepenuh baik dia panggil. Syirik ke? Tak syirik. Selagi kita i'tiqad yang memberi, yang menegah hanya Allah, bukan frame yang kita gantung wa may yattaqillah ayat 1000 dinar, bukan. Jadi sebab tu hadis tu tak boleh kita tu faham dengan secara literal, zahir. Mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, man 'allaqa tamimatan aw 'azimatan faqad asyraka. Barang siapa menggantung tangkal atau azimat, maka sesungguhnya dia syirik. Sudahlah kita ada gantung. Gantung surah sejadah. Gantung tu alakon. Tu. Ada gantung tu. Nah, syirik kan? Syirik dulu. Gantung banyak sebab. Hak ni gantung sebab nak semaya pagi subuh, pagi Jumaat, tak ingat alih-alih sejadah gantung. Tak apa. Tidak doa i'tiqad dia yang memberi manfaat mudarat, tak apa. Maka hadis Nabi kata barang siapa yang menggantung azimat maka sesungguhnya dia syirik. Itu dia panggil tashbih balik. Apa maksudnya? Ai fi'luhu ka fi'lil musyrik. Perbuatannya itu sama seperti perbuatan orang musyrik. Bukan terus musyrik tak. Nanti ni bapa Nabi cakap gitu tu. Ala sabilil ihtiyat, di atas jalan nak menjaga ihtiyat. Nak gantung tak apa, gantung lah ayat 1000 dinar ke, ayat kursi ke, tapi i'tiqad kita mestilah Allah yang memberi manfaat dan mudarat, bukan ayat 1000 dinar tu tidak. Namun gantung ayat 1000 dinar, kaya jadi jutawan, bisnes hebat, wartawan mari interview, cuba Datuk bagi sikit tip-tip kenapa Datuk jadi begitu sekali kaya jutawan. Tak ada duk payah dia kata. Tengok duk gantung gapo tu. Wa may yattaqillah ni bagi rezeki saya. Habismu. Syirik tu dah. Jangan. Siapa bagi rezeki? Allah. Bukan ayat yang kita gantung, bukan. Itu. Jadi kalau kita faham gitu tak apa, kita nak gantung tak ada hal. Sama seperti kita nak makan Panadol lah. Sakit makan Panadol. Makan tak kalau demam? Demam makan Panadol, demam makan. Pahai kapil makan Panadol tak kalau demam? Makan Panadol kau sama. Panadol yang kita beli di farmasi, di mana di kedai tu, di 7-Eleven, ada tak Panadol muslim, Panadol non muslim ada? Tak ada kat sini. Panadol tu lah juga. Orang kafir makan kok mulut, kita orang Islam makan kok mulut kok juga. Kok mulut juga, bukan kata siap acah makan Panadol kok mulut. Ya kafir tak boleh, kita kena makan kok juga itu. Kok mulut juga. Sama tak? Sama. Kalau gitu sama di antara musyabbah dan musyabbah bih, bolehlah ditashbih. Dengar saya nak cakap. Barang siapa makan Panadol, maka sesungguhnya syirik dia. Terkejut tak? Kalau orang faham tak terkejut. Faham. Apa maksud? Ustaz bukan nak tuduh orang Islam yang makan Panadol tu syirik. Ustaz nak orang yang makan Panadol, orang Islam yang makan Panadol tu berjaga-jaga, beringat-ingat. Apa? Jangan i'tiqad Panadol yang memberi sihat. Jangan i'tiqad Panadol yang menyembuh. Yang menyembuh hanya Allah. Panadol dimakan, i'tiqad Allah yang menyembuh. Gitu. Lepas tu apa cakap gitu? Ala sabilil ihtiyat, atas jalan nak menjaga, nak tasyaddud, nak bersangatan pada menjaga akidah. Bukan nak tuduh orang makan Panadol tu musyrikin. Makan Panadol? Kafir dah mu. Bukan gitu. Ini lama kita masuk rumah orang tengok duk gatung ayat kursi ayat 1000 dinar. Kafir dah ini, syirik ni duk gatung azimat gini. Tak betul tu. Kefahaman kita tu tak sahih. Walaupun hadis tu sahih. Ini bahaya ni. Hadis sahih tu penting. Yang keduanya, kefahaman kita
kepala hontak kita tu kena soheh juga. Itulah gitu. Habis. Jadi aku menulis kitab ni dengan minta tolong nama Allah. Oh, minta tolong nama Allah mengerti? Minta tolong di atas jalan mengambil berkat dan bertawassul juga. Bukan nama Allah yang memberi manfaat mudarat. Itu kalau kita menjalani di atas pendapat ulama yang mengatakan ismun laisa musamma. Nama bukan kena kepada benda yang dinama. Ayah pula nak faham. Ya bismi. Asalnya ismi tu. Bismi tu asalnya bi ismi. Dengan nama. Nah, kalau nak bahas nama tu pula asal daripada mana perkataan panjang pula situ. Nah, ismun tu dua ulama berkhilaf. Kata ulama setengah daripada Basrahnya, ulama Basrah dengan ulama Kufah, ia berkelahi. Nah, ia berselisih pendapat, bukan berkelahi betul bukan. Ismun tu asal daripada sumuwun. Apa? Bimakna ulu, tinggi. Tu, tinggi. Nah, macam kita duduk dalam program, tiba-tiba disebut nama seorang. Kepada Mamak Bedalah diminta naik ke depan. Tinggi tak? Tinggi lalu nama dia. Siapa Mamak Bedalah? Oh, Nathan, ni Mamak Bedalah. Oh, ni Mamak Bedalah. Tinggi tak? Tinggi. Itu kata ulama, ismun asalnya daripada sumuwun. Bermakna ulu, tinggi. Sumuwun, uluwun, tinggi. Kata setengah ulama pulanya, ismun asal daripada perkataan simatun. Bermakna alamatun, alamat, tanda. Nah, Ustaz, main mengajar surah saya. Surah berapa? Surah saya. Lah, surah awak nama apa? Surah saya. Surah awak tu lah nama apa surah awak? Surah saya, surah saya. Boleh agak-agak nak main mengajar. Duk main surah saya tu. Mana boleh? Kena ada nama. Oh, surah Raudhah di Kampung Pucung, apa ikutlah. Oh, okey. Saya tahu. Ada alam nama tu sebagai tanda. Ni, nama apa kita ni? Faridatul Faraid. Tanda. Maka pergi kedai, saya nak beli kitab Faridatul Faraid. Oh, ada. Senang itu. Bila dah ada nama, ada tanda. Cuba kalau ada nama. Saya nak beli kitab Khamis malam Jumaat minggu kedua. Oh, gila apa itu? Kitab apa? Khamis malam Jumaat minggu kedua. Jadi tak kira lah kitab Khamis malam Jumaat minggu kedua. Disuruh saya mengajar. Agak-agak boleh pakai kedai buku tu nak ambil buku kitab. Oh, pakai amat 10 kali tak boleh nak ambil. Maka nama-nama tu sebagai tanda. Itu perbahasa panjang lah sebenarnya saya reka-reka. Jadi asalnya bismi dengan nama itu. Jadi aku menulis kitab ni dengan minta tolong di atas jalan mengambil berkat dan bertawassul dengan nama. Tu dengan nama. Ulama tauhid kita berkhilaf pendapat. Nama-nama tu adakah kena ke benda hak dinama ataupun nama tu lain daripada benda hak dinama. Nah, ismun tu adakah diri musamma atau ismun tu lain daripada musamma. Kata Imam Abul Hasan Asy'ari, nama tu kena kepada diri hak dinama. Ismun kena kepada musamma. Faham tak? Musamma tu benda hak dinama. Bila tuan-tuan sebut Ustaz Pak kena ke diri saya dah. Tidak kena ke baju saya dah, tayar kereta saya dah, tak kena lagu tu. Kada Ustaz Pak mana? Tu tayar kereta dia, tak jadi gitu. Ustaz Pak mana? Pak, tubuh saya lalu dah. Itu kata Imam Abul Hasan Asy'ari, nama-nama tu kena ke benda hak dinama. Ya. Jadi kalau mengikut pendapat Imam Abul Hasan Asy'ari, artinya aku minta tolong dengan nama Allah tu bukan nama semata-mata, tidak. Allah zat yang dipernama dengan nama Allah tu selalu dah. Artinya tidak di atas jalan tabarruk dan tawassul. Memang minta tolong secara hakikat sungguh-sungguh. Itu kalau kita menjalani di atas pendapat ulama yang mengatakan ismun ainul musamma. Bahaya tak bahaya itu. Tapi kalau kita mengikut pendapat ulama yang mengatakan ismun, nama, bukan kena kepada diri yang dipernama. Bukan. Nama tu ghairul musamma. Bukan ainul musamma. Nama tak kena kepada diri yang dinama. Itu khilaf pendapat antara ulama. Nah, ini kenapa dalil dia kata?
Cuba. Tuan-tuan sebut api. Bakar tak mulut? Bakar tak? Dah. Pada api tu nama bagi bakar lah. Api tu lah. Bukan, kalau nama tu diri hak dinama, sebut api lah. Bakar lalu mulut. Nah, api. Bakar mulut dia ni. Dan api tu nama dah. Nama dah. Kita sebut api. Nama dah. Kalau api tu ialah nama, api tu ialah nama. Kalau nama tu ialah diri benda hak dinama, bila sebut api, sekali sebut bakar. Allah, bakar Nah, duk mana? Tak boleh sebut kan? Nanti ni bakar mulut nanti. Lepas tu mana? Tak boleh sebut bakar. Sebab apa? Kalau nama tu benda hak, kalau nama tu ialah diri benda hak dinamakan. Maka tak betul ya. Ising-ising tu bukan kena kepada benda hak dinama. Nah, nama lain, benda hak dinama tu lain. Itu pendapat yang kedua pula. Dan ni dalil dia kuat juga tu. Cuba je. Cuba sebut burger ada puak dalam mulut dia. Tak ada. Tak kena dia. Burger tu memang nama bagi roti daging tu, tapi bila sebut nama burger, adakah kena ke diri benda dipernama puak dalam mulut dia burger tak mulut? Tak ada. Artinya nama tu bukan ainul musamma. Kalau gitu bismillah ni, aku menulis kitab ni dengan nama Allah, yakni dengan minta tolong atas wajah, mengambil berkat dan bertawassul juga pada nama Allah. Itu nama lain daripada zat yang dipernama. Itu dah tahu tu. Nama siapa ni? Rekah dah ni. Nama siapa yang minta tolong ni? Nama Allah. Bismillah. Jadi tadi tu kita sebut ba tu harajah. Dari sini. Jadi ba tu harajah asli, dia berhajat pada 3 perkara. Tadi ya. Pertama muta'allaq, tepat gantung dia. Aku menulis kitab, itu muta'allaq. Yang kedua makna. Tadi. Ba al-ba'u lil isti'anati makna. Kemudian membaris bawahkan isim selepas daripada dia. Sebab tu kita baca bismi, tak baca bismu, bisma. Tak ada bismu. Bismi. Apa? Sebab ba tu membaris bawahkan. Amil jar dia panggil. Amil yang membaris bawahkan. Menghafakkan, membaris bawahkan isim selepas daripada dia. Aku menulis kitab ni dengan meminta tolong akan zat yang dipernama nama Allah. Itu mengikut Imam Abdul Hasan Asy'ari. Ataupun aku menulis kitab ni dengan minta tolong atas wajah, mengambil berkat dan bertawassul dengan nama Allah. Itu pendapat yang kedua. Baik. Allah tu pula berkhilaf pula ulama kita. Berkhilaf pula. Mana? Kata setengah ulamanya Allah tu ialah lafaz murtajal dia. Bukan dajjal, murtajal. Lafaz murtajal. Apa lafaz murtajal? Yakni asal kalimah Allah tu memang Allah. Tidak dipindah daripada mana-mana perkataan yang lain. Tidak. Memang Allah alif lam lam ha. Bahasa Cina ke Jepun ke Korea ke Rusia ke India ke Belanda ke Portugis ke Amerika Syarikat ke Arab ke Jepun, Siak Boya Melayu, apa pun Allah gitu. Nanti ni itu satu pendapat ulama. Kalau gitu Allah tu ismun li zatin ma'budu bihaqqin. Nama bagi zat yang kita sembah dia tu kena betul sungguh. Itu tepat kena ke Tuhan sungguh. Itu Allah. Nama bagi zat yang kita sembah dia tu kena. Kata pula ulama setengahnya Allah tu ialah lafaz manqul. Mana lafaz manqul? Yakni asal perkataan Allah tu ialah ilah. Tuhan. Jadi fitrah manusia tu memang nak ke Tuhan. Jadi sebab tu kalau orang menafikan Tuhan yang ada, artinya dia tu nak mencabut kefitrahan dia dalam jiwa. Tak ada Tuhan.
Nah, jadi sendiri ala ni. Siap tu ni. Gila tak nampak gila dia bagi. Nah, memang fitrah manusia nak ke Tuhan. Tapi mungkin dapatkah manusia itu mengenal Tuhan tanpa petunjuk hidayah Rasul, para nabi, para rasul? Tak mungkin. Maka kerana tu Allah Ta'ala utus para nabi, para rasul. Nah, sebab tu kalau kita ni tak ada nabi, tak ada rasul, nabi tidak diutus, wajib tak kita kenal Tuhan? Tak wajib. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan mengazab mereka itu manusia hatta nab'atha rasula, sehingga kami bangkitkan rasul. Karena dengan akal kita semata-mata tak mungkin dapat kita mengenal Tuhan Sang Pencipta. Tetapi fitrah manusia memang berhajat pada Tuhan. Jadi manusia tu nak kepada Tuhan. Ilah. Mana Tuhan? Ilah. Lalu bila diutuskan para nabi, para rasul, para nabi, para rasul lah yang mengajarkan Tuhan yang sebenar, begini sifat-sifatnya. Maka daripada kalimah ilah ditambah alif lam, jadi al-ilah. Tu maka al-ilah tu lembab. Nak cakap al-ilah. Oh, berat. Maka dibuang alif yang kedua. Jadi mana? Allalah. Bila allalah berat nak sebut allalah, maka ditasydidkan lam. Jadi Allah. Itu bagi pendapat ulama yang mengatakan Allah lafaz manqul. Asal perkataan ilah ditambah alif lam jadi al-ilah, dibuang alif yang kedua jadi allalah, kemudian ditasydidkan jadi Allah. Maka apakah ketika itu maknanya setelah mana Allah tadi itu? Sama seperti ulama tadi juga. Mana? Ismun li zatin ma'budu bihaqqin. Nama ismun li zatin ma'budu bihaqqin. Nama bagi zat yang kita sembah dia tu kena, tepat, betul. Kalau faham di sini, boleh tak kita letak nama kotak tisu ni Allah? Boleh? Boleh? Saya nak pernamakan kotak ni Allah. Boleh? Tak boleh. Sebab apa? Sebab kalau kita sembah kotak ni, kena tak ke Tuhan? Tak kena ke Tuhan ni, kena ke makhluk, kotak tisu. Saya nak mempernamalkan meja ni ialah Allah. Boleh? Tak boleh. Kenapa? Karena kalau kita sembah meja ni tak kena ke Tuhan, kena ke meja. Meja ni apa? Makhluk. Jadi sebab tu Allah tu khas pada nama dan khas pada makna. Khas pada nama artinya tak boleh sebarangan kita letak nama Allah tu pada makhluk mana, tak boleh. Keluar anak kita letak nama anak saya nama Allah, mana boleh. Mati mana petih lalu nama mana ni. Tak boleh. Melainkan kena lapik dengan Abdullah. Hamba bagi Allah. Tak boleh letak nama Allah lagi. Gila apa jadi anak ini. Tak tanggung dengan nama tu. Karena nama tu ismul azam. Tak boleh. Kalau bahas ni, dulu ingat tak dulu isu kalimah Allah. Ingat tak? Kalau orang mengaji di kitab tu boleh bahas kalau dah. Apa? Boleh tak? Orang kafir nak letak nama Tuhan dia juga Allah. Boleh? Dia nak panggil tu boleh. Kita tak nak lagi nak panggil. Tapi nak letak dalam kitab Bible dia tu Allah. Kena tak ke Tuhan sebenar? Tak kena ke Tuhan sebenar. Karena Allah yang dia i'tikad tu tidak sama dengan Allah pada nafsil amri, pada realiti yang sebenar, pada yang diajar oleh Nabi para Rasul. Tak sama. Mana ada Allah tu ada bini ada anak. Nanti ni dia ada Allah ada bini ada anak. Maka tak boleh. Ada ustaz balik Mesir kata Mesir tak apa peh Ayo bagi orang Mesir tak apa peh. Kayak ke dia Kristian di Mesir, Masihiyun di Mesir, Nasrani di Mesir, mereka bukan hanya menyebut nama Allah, bahkan Bible mereka itu bahasa Arab. Bahasa Arab. Taranum siap kadang-kadang. Jangan pelik. Kalau pergi Mesir lalu ke gereja dengan aduk taranum.
Surah apa nak kata Baqarah, dak Ali Imran dak. Memang dak mun baca Bible. Tapi bahasa Arab teranum sih. Nah, maka realiti di negara Mesir itu beza dengan negara kita Malaysia. Tak boleh nak dipersamakan. Taghayyurul ahkam bi taghayyuril azmani wal makan wal ashkhas. Berubah hukum dengan sebab berubahnya tempat. Sebut tak sama dah. Mim Sa'ra Mesir. Malaysia sama. Min lam yasi ya'lik Malaysia. Sama dah. Tak sama. Sebut tak sama dah negeri. Wakil pun tak sama. Realiti tak sama. Nah, realiti tak sama. Kata almarhum Tok Guni Aziz, ya kan? Mesir ni dia buat kesimpulan lagu ni. Malaikat di Mesir lebih alim daripada malaikat di Malaysia. Syaitan di Mesir lebih jahat daripada syaitan di Malaysia. Ya sungguh, betul sungguh. Nah, betul sungguh. Alim sungguh. Kita awak ngajar tak awak? Main ngajar ulama dia tak bawa kitab main ngajar. Relax. Nah, anak murid bawa kitab baca. Kita balik tempat kita, tok guru bawa kitab. Nah, anak murid bawa konek terbalik itu dia di Mesir tok guru tak bawa kitab, relax. Bawa konek kenapa tu? Karena ilmu dalam dada, kitab hafal dada ulama sana. Hafal hati ni. Bukan matang saja dengan kitab, dengan syarah, dengan hasyiah, hafal hati. Anak murid baca. Sama tak pak kita? Kita tu guru bawa kitab. Nah, kalau terbakar kita tu guru ni beceng jadi ustaz. Kenapa ilmu duk ada ni belaka? Tak ada salah hati ya ni. Sama, tak sama. Wakil tak sama, realiti tak sama. Nah, dalam kalau biasa tengok channel-channel Arab, kalau ada temu ramah di antara wartawan dengan ulama-ulama Azhar, kalau itu ni, kadang-kadang wartawan itu free hair, rambut cat warna kuning, dah lah free hair, cat kuning pula. Temu ramah ulama ni, Syekh Azhar, Syekhul Akbar, Mufti Mesir, anggota-anggota ulama Azhar. Bila Syekh Azhar sebut contoh ulama sebut apa? Al-umuru wartawan hok free hair kuning yang di rambut tu ni kaedah fiqh ni dia sambung bimaqasidiha. Jangan main. Nah, al-umuru bimaqasidiha. Boleh sambung wartawan tadi. Qawaidul fiqhiyah boleh sambung. Ada wartawan Malaysia lagu tu? Ada. Ada. Sambung kuliah boleh tentu lagi dia. Ada tengok. Jadi beza tak? Beza ni sebuah suasana keilmuan beza. Nah, Jaisyun Misra, tentera Arab, askar Mesir wajib hafal Quran 30 juzuk. Ada. Tentera Malaysia wajib kena hafal Quran 30 juzuk. Fatihah pun mujur. Kalau lancar Fatihah malam boleh pun mujur dah. Sama tak? Sama. Tak sama. Maka kita tu tak boleh nak mempersamakan negara orang dengan negara kita. Ulama negara kita lebih memahami wakil, realiti. Wakil mana? Realiti. Realiti di negara kita. Keilmuan orang kita. Setara mana mentaliti orang kita. Maka tak boleh kita, saya belajar di Mesir tak apa-apa. Aku pun ngaji Mesir juga memang. Aku nak kata tidak tak apa-apa. Bahaya. Tak apa-apa. Sedap tak apa-apa. Tu. Baik. Jadi Allah khas pada nama dan khas pada makna. Dua khas. Sebab tu mengaji Asmaul Husna tu bukan senang. Ada am pada nama, khas pada nama, am pada makna, khas am pada nama, khas pada makna, am pada nama, khas pada makna. Terbelik habis kan? Sebut pun terbelik ni. Khas pada nama, am pada makna, am pada nama, khas pada makna. Terbelik habis. Allah ni khas pada nama dan khas pada makna. Apa maknanya? Nama bagi zat, kenyataan bagi sifat, dalil bagi af'al, hakikat bagi asma'. Bila? Nanti semula syarah itu. Itu. Jadi Allah satu ismul a'zam. Nama Allah yang paling agung. Cuba tengok. Kalau Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, kena ke siapa? Kena ke Allah tu. Jadi Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Nama Allah juga, tapi silau kuk sifat.
Tapi kalau Allah, Allah tu nama bagi zat betul-betul. Nanti ni jangan kita kata Allah tak ada makna, jangan. Ada kata Allah tak ada makna. Apa duk berzikir Allah 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 Allah. Pelik orang ni cakap gitu. Dalam Quran kata mana? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Betul tak? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Uzkurullah. Uzkur itu apa maksud? Sebut olehmu akan Allah. Sebut berapa banyak? Sebut lagu mana sebut? Kasira, zikran kasira, akan sebagai sebut yang banyak. Sebut banyak ni kena bila? Allah 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 Allah. Itu sebut. Kalau ingat, orang tak panggil ingat banyak, ingat senantiasa. Ya kau ingat semua ke demo, ingat semua kan? Allah demo gak. Yang tak telefon mari lah lama tak jumpa. Ingat dak kawan. Ingat semua, ingat semua. Apa ingat semua? Ingat senantiasa. Bukan duk bila hari-hari. Mamak nama kawanku tu mamak. Tak ada lagu tu. Kalau ingat ni ingat senantiasa. Kalau sebut banyak. Ingat semua sebut banyak lain tu. Tuhan suruh ingat sebut. Suruh sebut dari apa? Zikran katsira. Akan sebagai sebut yang katsira, yang banyak. Bukan yang sok-sok senantiasa, bukan. Jadi Tuhan lagi suruh zikir Allah 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 banyak. Kata boleh tak ada makna. Pelik PhD hadis. PhD hadis kat mana lagi tu dah? Ayat-ayat lain tu kata apa? Wazkurisma rabbika bukratan wa asila. Wazkur, dan sebutlah olehmu isma, akan nama rabbika, bagi Tuhan engkau. Wazkurisma rabbika, sebut olehmu akan nama bagi Tuhan engkau. Apa nama bagi Tuhan kita? Tak tahu deh. Apa nama bagi Tuhan kita? Betul makin asik lagi ni. Apa nama bagi Tuhan kita? Allah. Nah, Tuhan kata wazkurisma rabbika, sebut olehmu akan nama bagi Tuhan kamu. Bila tu? Bukratan wa asila, pagi, petang, siang, malam. Apa nama bagi Tuhan kita? Allah. Sebut bila? Pagi, petang, siang, malam. Sebut nama Tuhan kita apa? Allah. Allah, 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 Allah. Wasabbihu bukratan wa asila. Itu ni. Itu. Jadi boleh tak sebut Allah, Allah, Allah? Boleh, tak ada masalah. Ada ke orang duk larang, orang duk sebut Allah, Allah. Apa duk Allah, Allah? Tak ada makna. Nama mung lagi ada makna, nama Tuhan lagu mana tak ada makna. Tu pelik sungguh. Pelik orang lagu tu pelik. Baik, tapi PhD boh jangan main-main. Baik. Allah ni Ar-Rahmanir Rahim. Dua sifat lagi ni kita nak sambung lalu kan, nak sambung bulan depan. Dua nama lagi. Sambung lalu. Sambung lalu deh. Boleh? Boleh dah. Ar-Rahmanir Rahim. Allah tu yang amat pemurah atau yang maha pemurah, lagi maha mengasihani. Itu. Cuba tengok pelik weh. Padahal nama Tuhan itu bukan hanya Rahman Rahim saja. Nah, ada berapa weh? 99. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Bagi Allah Ta'ala tu nama yang baik-baik banyak. Serulah mana-mana nama. Tapi dalam bismillah dia tak letak nama selain daripada Rahman Rahim. Itu pelik. Nah, tak bisa dengar lagu baca Bismillahirrahmanirrahim jabbar. Benar? Tak iman. Ada? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim jabbar. Alhamdulillah. Ada. Ada nyepak ni. Nyepak semua Ustaz. Nyepak mudah gitu semua. Tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang Allah Ta'ala letak Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir? Tak letak tu. Allah lebih apa kita? Lebih benar hambanya mengenal dia dengan sifat Rahman dan Rahim.
Maka Ar-Rahman Ar-Rahim, perkataan asal bagi Ar-Rahmanir Rahim itu ialah rahmah. Rahmah. Ar-Rahmanir Rahim mustaqun minar rahmati. Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu asal perkataan yang orang panggil kata asal dia. Yang jadi Ar-Rahman Ar-Rahim itu perkataan asalnya apa? Rahmah. Rahmah. Rahmah itu apa makna? Makna rahmah pada asalnya ialah riqatul qalb, lembut hati, atau mailul qalb, cenderung hati, condong hati. Itu dipanggil rahmah. Asal makna rahmah. Makna hakiki bagi rahmah. Bahasa kita kata cinta. Itu cinta. Ada itu ni cinta, cenderung. Cenderung, kasih, muyul hati, cenderung hati. Apa? Riqatul qalb, pecah hati. Ikutlah. Bolehlah kau tu. Tak boleh kita kata Allah Ta'ala rahmat Allah apa? Lembut hatilah Allah, boleh itu? Pecah hatinya Allah. Cenderung hatinya, boleh itu? Tak boleh. Jadi makna rahmat yang hakiki mailul qalb atau riqatul qalb tidak layak nak diistimal, nak diguna kepada Allah. Kenapa? Mana boleh kita kata Allah ada jantung, ada hati? Tak boleh. Lepas tu, tidak boleh pakai makna hakiki, maka kena pakai makna lazim. Apa makna lazim? Makna auto dipanggil, automatik. Gini weh. Kita kalau duduk kedai kopi, tiba-tiba mari makcik, bokok-bokok, pergi tukar, tua, dah bawa tisu. Lagu mana hati kita? Hati kita tak rasa apa-apa. Padai muka. Gitu. Artinya mu tu bukan kemanusiaan, kebinatangan. Secara sifat peri kemanusiaannya apa kita rasa? Pecah hati dah. Pecah hati. Riqatul qalb. Mailul qalb. Condong hati. Si yang moci ni. Jadi si yang nenek ni kasihan. Sia tu mana? Sia tu mana? Kasihannya. Allah, sianya moci ni. Umur begini sepatut tak duduk begini ni. Sepatut duduk kat rumah goyang kaki dah. Anak cucu bagi makan hari-hari ni dak. Duk jalan aku kaki lima minta duit sana. Kesiannya. Lepas tu kesian secara autonya apa? Secara auto. Automatik kita buat apa? Tu waktu bik duit. Apa? Buat baik. Buat baik. Iradatul ihsani. Itu dia panggil sifat zat. Kalau nak buat baik. Ataupun al-muna'imi bin ni'ami. Apa? Memberi nikmat. Beri karunia. Beri. Itu dia panggil apa? Lazim daripada pecah hati, riqatul qalbi, mailul qalbi. Pecah hati. Lazimnya berbuat baik. Artinya rahmat Allah, buat baik Allah. Pemberian nikmat daripada Allah. Itu maksud. Maka daripada perkataan rahmat inilah keluarnya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Berapa rahmat Allah Ta'ala buat? Banyak dalam hadis Nabi SAW sebut, Innallaha Ta'ala khalaqar rahmah. Sesungguhnya Allah yang menjadikan rahmat, cinta. Yauma khalaqaha mi'atar rahmah. Pada hari Allah Ta'ala buat rahmat tu ada 100 cinta, 100 rahmat. Fa arsala ala kulli khalqihi rahmah wahidah. Maka Allah Ta'ala titikkan di atas sekalian makhluk ni satu rahmat. Rahmat yang satu je. Ya kita tengok lembu bagi minum susu ke anak lembu, itu rahmat satu Tuhan titik tu. Kucing, ibu kucing Cuba tengok. Kucing ni tak beranak seekor, dia banyak-banyak ekor. Anak dia 5 ekor tu jujur beratur. Boleh tengok tak kucing? Jujur beratur minum. Ada tak mak kucing tu mengepek? Allah. Kuruh lagu-lagu. Tak ada. Molek-molek dah tu ni. Ku kekek pun tak apa. Kasih ke anak. Itu rahmat wahidah. Fa amsaka indahu 99 rahmah. Lalu Allah Ta'ala simpan di sisi Allah 99 rahmat. 99 cinta. Kalaulah Nabi kata, kalaulah ya'lamul kafir, walau ya'lamul kafir bikulli ladzi 'indallahi minar rahmah, kalaulah orang kafir tu tahu di sisi Allah tu ada 99 cinta Allah Ta'ala untuk makhluk ni, lam yu'ayis ilal jannah,
pasti Allah Ta'ala pasti orang kafir pun tidak akan putus asa untuk dapat syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagu tu. Baik, habis itu. Jadi daripada rahmat tu keluarnya Rahman dan Rahim. Panjang ni sebenarnya Ar-Rahman Ar-Rahim ni. Bolehkah nak sambung ni? Hanya agak apa? Apa tu? Oh, muslimat ada kelas. Bila kelasnya? Di sini. Kalau gitu kita berhenti dulu dah. Boleh dah? Tanda molek di Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi malam ni bismillah saja dah. Ar-Rahman Ar-Rahim belum habis lagi dah. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajli wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.